Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang 331 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu ats-tsalatsah wa huwa aqwa min hadits Wa'il bin Hujr. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu hendak sujud, maka jangan turun mendekam seperti unta, dan hendaklah dia meletakkan kedua belah tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini dikeluarkan oleh 3 orang ulama hadis, yang mana kata Imam Ibn Hajar, hadis ini adalah lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr yang nanti kita akan baca lepas daripada ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara rukun sembahyang adalah sujud. 2 minggu lepas kita bincang secara panjang lebar anggota-anggota sujud. Kita sebut sujud ada 7 anggota. Maka wajib ketika kita sujud, kita kena sujud atas 7 anggota ini. Dan di sana ada perkara-perkara yang disunatkan, dilakukan, disunatkan kita orang hak yang sembahyang buat ketika kita nak sujud. Dan ada perkara hak yang disunatkan kita buat ketika kita sujud. Maksud sunat dia maksud sunat. Kalau tak buat, tetap sujud kita jadi. Tetap sujud kita sah. Tetap sujud kita memadai. Tapi tidaklah sempurna. Kalau kita tinggal, kalau kita buat barulah sempurna. Antara perkara yang dituntut ataupun di antara perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sujud adalah kita turun seperti mana turunnya unta. Kita nak tahu turun unta, kita kena tengok dalam tu lah. Dalam internet buka Google sekejap, tengok lagu mana cara unta turun. Unta berdiri, lagu mana cara dia turun. Kita tengok. Hamba pernah tengok dah, tengok dalam Google lah. Tengok dia turun kaki depan dulu baru kaki belakang. Unta dia turun kaki depan dulu baru kaki belakang. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita turun daripada i'tidal kepada sujud sebagaimana unta turun. Jadi kalau kita tengok unta dia turun kaki depan dulu baru kaki belakang. Dan lagu mana yang dia kena buat? Dalam hadis ni disebut lagu mana? Hendaklah dia meletakkan 2 tangan dia sebelum daripada 2 lutut.
Masa kita turun tu jangan jatuh lutut dulu, jatuh tangan dulu. Okey, hak ni hak yang disebut dalam hadis. Nanti kita akan baca hadis yang kedua. Yang mana hadis yang kedua secara zahirnya bertentangan dengan hadis ni. Nanti kita akan baca hadis yang kedua kat lagi. Cuma kita nak khabar hukum dulu. Hadis ni menjadi dalil kepada Imam Malik bahawasanya sunat ketika kita turun ke sujud, kita tok tangan dulu baru lutut. Tok tangan dulu baru kita letak lutut. Ni pandangan sebahagian daripada ulama fiqh, antaranya Imam Malik sendiri. Baik. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mentarjihkan, dia mengkuatkan hadis ni berbanding dengan hadis Wa'il bin Hujrin yang kita akan baca lepas daripada ni. Imam Ibn Hajar dia mengkuatkan hadis ni berbanding dengan hadis Wa'il bin Hujrin. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya hadis lepas ni lebih kuat daripada hadis sebelum ni. Bang hadis ni ada sebahagian daripada ulama, antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata hadis ni perawi toko perawi toko dia kata. Dan toko ni di antaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sepatutnya kena kata letak lutut dulu baru dua tangan. Sebab warna larang turun sebagaimana turun unta, sedangkan kalau kita tengok unta dia turun kaki depan dulu baru kaki belakang. Tiba-tiba di belakang suruh turun tangan dulu baru dua lutut. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, toko perawi ni Okey. Walau bagaimanapun masih lagi ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ni adalah hadis yang lebih kuat berbanding dengan hadis Wa'il bin Hujrin, antaranya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam masalah ni dia Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani daripada sudut mazhab fiqh dia adalah dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Cuma ada beberapa perkara dalam bab fiqh dia mempunyai ijtihad sendiri. Dalam masalah ni dia sedikit berbezalah dengan pandangan majoriti ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan hak yang paling kuat adalah hak ataupun hak yang dituntutnya adalah turun lutut dulu baru turun tangan. Baik. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis yang diriwayat daripada Wa'il bin Hujrin. Lepas daripada ni. Ke tak ada royak sini tak ada royak dah sekarang hadis Wa'il bin Hujrin. Okey. Biarlah tak ada royak pun tak ada masalah. Kita cerita. Yang mana di sana ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Wa'il bin Hujrin. Ketika dan ada ada sebahagian daripada sahabat yang lain juga meriwayat dengan riwayat yang sama bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang turun sebagaimana turun unta. Lepas tu lagu mana cara dia buat? Hendak dah dia meletakkan dua lutut dia sebelum daripada dua tangan dia. Dan pandangan yang mengatakan letak dua lutut sebelum daripada dua tangan adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Hanafi dan pandangan majoriti ulama. Baik. Jadi Allah Rabbi, sekarang ni Rasulullah larang turun sebagaimana turun unta. Dan warna hak unta turun. Ada sebahagian daripada ulama dia tengok zahirnya unta turun kaki depan dulu, kaki belakang. Okey, jangan turun gitu. Jadi kita turun kaki belakang dulu, maksudnya turun lutut dulu baru tangan. Di binatang empat kaki ni, dua hak depan tu tangan, hak belakang tu kaki. Jadi oleh kerana unta dia turun kaki depan dulu baru kaki belakang, maka jadi bermakna kita kena menyalahi, jangan turun gitu lah. Turun dua lutut dulu baru tangan. Hak sebahagian daripada ulama dia kata mana? Dia kata sekarang ni kalau kita tengok unta dia turun, memang dia turun kaki depan tapi turun atas lutut. Unta ni dia turun memang kaki depan tapi turun dia gak dia jijik atas lutut baru dia turun. Jadi sebenarnya kena turun tangan dulu lah. Kalau turun atas lutut dulu jadi bermakna sama dengan turun unta pula dah. Jadi dalam isu ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma pandangan majoriti ulama termasuk pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah turun lutut dulu baru turun tangan. Dan kita rasa hak yang lebih mudah adalah turun lutut dulu berbanding dengan turun tangan, kerana lutut lebih dekat dengan lantai berbanding dengan tangan. Jadi kalau nak turun tangan dulu nampak macam nungging je kan.
Jadi dah lutut lebih dekat dengan lantai. Okey. Cuma ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga. Dia kata nak turun lutut dulu pun tak apa, nak turun tangan dulu pun tak apa. Lepas tu, hak kata Rasul kata larang turun seperti turun unta. Turun unta ni kata dia turun degong gitu. Unta dia turun gembah. Jadi masa kita turun sujud, jangan turun gembah. Degang. Kita atas gembah, atas, dia nak bunyi mana kalau semayang atas kayu, degong pakak turun. Bunyi kalau tu imam sujud, makmum gagagagagagang. Tu tak comel. Sebab unta dia turun gembah. Okey. Jadi ala kulli hal, masalah ni berlaku khilaf. Pandangan majoriti ulama mengatakan benda turun lutut dulu baru turun tangan. Kita rasa waktu lebih mudah. Kerana benda lebih mudah sebab lutut lebih dekat dengan lantai berbanding dengan tangan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajahu al-arba'ah. Ni punya hadis Wa'il bin Hujrin. Fa inna lil awwal shahidan min hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu. Sahahu Ibn Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari mu'allaqan mawqufa. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, beliau meletakkan kedua belah lututnya sebelum kedua-dua tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 orang ulama hadis. Hadis yang pertama mempunyai syahid, penguat daripada hadis Ibni Umar. Maksudnya di sana ada hadis Ibn Umar yang menguatkan hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Hadis yang kedua ni Imam Ibn Khuzaimah menilai sahih. Imam Bukhari menyebutkannya secara muallaq lagi mauquf. Muallaq ni maksudnya dia tidak sebut sanad secara penuh lah. Dia potong permulaan sanad. Lepas tu disebut secara mauquf. Maksud sebut secara mauquf maksudnya adalah perkataan sahabat, bukan daripada perbuatan, ataupun perbuatan sahabat bukan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis yang kedua ni lah menjadi sandaran kepada pandangan majoriti ulama. Sebab itulah kita kena ingat sebenarnya ulama fiqh ketika dia berselisih pandangan bukanlah semata-mata ikut hawa nafsu dia, bukan semata-mata ikut kepala otak dia, bukan. Bahkan semua masing-masing ada sandaran daripada Quran dan hadis. Mu ada sandaran, aku ada sandaran. Kadang-kadang hadis hak yang mari saat ni tu ada belaka, hak ni gini macam hadis ni sebagai contoh kan. Maka masing-masing ulama mentarjihkan, mengkuatkan mana hadis hak yang dia rasa lebih kuat di sisi dia, maka dia mengambil hukum daripada hadis tersebut. Manakala hadis yang dirasakan tidak kuat, tidak dijadikan sandaran hukum, akhirnya berlaku khilaf di kalangan ulama dalam meletakkan sesuatu hukum. Tapi walau bagaimanapun masalah turun kepada sujud, sama ada kita turun tangan dulu ke, turun lutut dulu ke, kedua-dua turun tersebut masih lagi dikatakan dia melakukan sujud. Maksudnya masih lagi tetap sah sujud dia. Baik. Seterusnya kata dia wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa 'aqada 53 wa asyara bi isba'ihi as-sabbabah. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk untuk bertasyahud, cakap kita untuk baca tahiyat itulah. Dia kata tahiyat, kita ada tahiyat awal, kita ada tahiyat akhir. Cuma melainkan sembahyang subuh je. Sembahyang subuh tak ada tahiyat awal. Melainkan ada juga sembahyang subuh tahiyat awal. Ada kau? Orang masbuk oh. Tapi tak panggil tahiyat awal. Dia subuh pun ada tahiyat kau. Dan mana pula subuh ada tahiyat awal? Dia subuh ada kau tahiyat awal dia. Subuh dia buat 2 tahiyat dia. Orang lain saja. Rupanya dia masbuk. Mari rakaat kedua dah. Sama gitu. Sebenarnya dia bukan nama dia tahiyat awal. Dia nama dia tahiyat kerana mengikut imam. Kerana sembahyang subuh ada 1 tahiyat je.
Tapi oleh kerana kita ikut imam, kita kena buat sebagaimana imam buat. Baik. Kalau tu imam tinggal tahiyat awal, ada yang nak ikut nak ikut wanda tu. Timang tahiyat tinggal tahiyat awal pula. Kalau tu imam tinggal tahiyat subuh, tak nak ikut nak ikut wanda tu imam dak buat rukun semayang, nak sah mana semayang tu imam, mana boleh kita ikut orang hak yang dak sah semayang. Baik. Jadi kata dia gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut kirinya. Okey, hak yang kiri letak atas lutut kiri. Dan telapak tangan kanan di atas lutut kanannya. Hak kanan letak atas lutut kanan. Seperti orang yang menghitung bilangan 53. Seraya berisyarat dengan jari telunjuknya. Jadi Rasulullah ketika duduk tasyahud, tangan kiri dia letak atas lutut kiri. Dalam mazhab Imam Syafi'i kata maksud letak atas lutut ni adalah hujung jari kena pada lutut. Bukan letak atas lutut gitu, bukan. Maksudnya letak atas peha, tapi hujung jari bersama dengan lutut. Okey, itu maksud letak di atas lutut. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Manakala jari tangan kanan letak atas lutut kanan. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas lutut dia seperti orang yang menghitung bilangan 53. Ni cara orang Arab dulu dia ada isyarat dengan tangan dia bilangan. Cara orang Arab dulu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak. Dia sebenarnya bilangan 53 sendiri pun berlaku khilaf lah di kalangan ulama hadis. Maksud dia 53. Okey, sebahagian daripada ulama dia kata gini 53. Gini maksud 53. Jadi letak gitu Mana? Nanti kita cerita pahala pada ni kita baca dulu. Seraya berisyarat dengan jari telunjuknya. Jari telunjuk ia lepas. Diisyarat dengan jari telunjuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggenggamkan semua jari jemarinya. Lalu berisyarat dalam riwayat lain. Imam Muslim mana pula Warna bolok tulis pun. Seraya berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain Imam Muslim menyebutkan baginda menggenggamkan semua jari jemarinya. Lalu berisyarat dengan jari telunjuk yang mengiringi ibu jarinya. Okey. Kedudukan tangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud adalah tangan kiri letak atas lutut kiri, tangan kanan letak atas lutut kanan. Dan letak tangan di atas lutut, cakap kita letak atas peha itulah. Tu cakap kita kan. Hukum dia adalah sunat. Kalau orang tu tak mau letak pun tak ada masalah. Tak mau letak atas tu, dia pergi letak tu di antara dua peha. Dia letak celah kakang tak setarang, tekoh tu, tapi tak main pun. Dia letak gitu tangan, tak tahu mana subuh ke sejuk ke mana, letak celah tu. Sah tak? Sah, tak ada masalah. Jangan main je lah. Kalau duk main tu tak boleh dalam semayang. Letak atas lutut ataupun letak atas peha hukum dia sunat. Jadi kalau duk letak pun tetap sembahyang dia sah. Cuma dia telah meninggal perkara yang disunatkan. Okey, cara Rasulullah letak lagu mana? Hak yang tangan kiri letak atas lutut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka. Manakala tangan kanan letak atas lutut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas jari telunjuk, isyarat. Jari lain oleh kerana dalam bab ni ada beberapa riwayat, maka kata ulama, jari lain ada pandangan yang mengatakan 3 jari ni kita lepas, 3 jari ni anak, jari mani, jari tengah lepas. Lepas tu jari telunjuk ni lepas, jari ni pun lepas juga. Okey, satu. Yang keduanya, jari telunjuk lepas, jari ibu bersama dengan jari tengah buat bulatang temu di antara hujung jari tengah dengan jari telunjuk. 2. Yang ketiganya, jari anak lepas. Kita wayak sesuai mula bolok kali mula. Jadi sekarang ni jari telunjuk lepas, jari anak kita genggam.
jari mani kita genggam. Manakala jari tengah ada wajah genggam. Lepas tu jari ibu lepas. Okey, nisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nisa ah. Yang kedua, jari anak genggam. Jari mani genggam. Manakala jari telunjuk lepas tunjuk, jari tengah sekali dengan jari ibu buat bulatan gini Maksudnya hujung temu dengan hujung. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh juga. Dua. Yang ketiganya, jari tengah rapat. Manakala jari telunjuk rapat. Dah rapat nak letak mana? Okey, letak tepi jari silap bukan jari telunjuk, jari ibu. Jari ibu buka dia rapat, tapi dia rapat mana? Ada setengah kata rapat di jari telunjuk, ada setengah kata rapat di jari tengah. Okey, boleh belaka. Lagu mana cara boleh belaka? Okey, tu cara hak yang ataupun wajah-wajah kedudukan tangan kanan ketika kita bertasyahud. Baik. Lepas tu di sana ada lagi hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu dalam hadis ni Rasulullah isyarat. Tapi di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Zubair. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Zubair, kana yushiru bi asbi'i ataupun bi usbu'ihi idza da'a la yuharrikuha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia isyarat dengan jari ni apabila dia berdoa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggerakkan jari telunjuk dia. Dan ada riwayat daripada Wa'il bin Hujrin dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat jari telunjuk, faraaituha yuharrikuha yad'u biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuk dan Rasul gerakkan. Maksudnya di sana ada hadis yang Rasul tidak gerakkan jari telunjuk. Ada hadis yang Rasulullah gerakkan jari telunjuk. Ada hadis menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat. Maka Imam Baihaqi dikata lagu mana untuk menggabungkan dalil-dalil tersebut bahawasanya yang dimaksud Rasul gerak bukan gerak sama tapi gerak sekali. Yang maksud kata tidak gerak adalah tidak gerak secara berterusan. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi pandangan mazhab Imam Syafi'i bukan lagu ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i, ini pandangan sebahagian daripada ulama yang bermazhab dengan mazhab Hanbali. Sebahagian. Maksudnya hak yang mutaakhirin sahaja, hak yang kemudian sahaja. Baik, mazhab Syafi'i dia kata tidak perlu gerak banyak. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i gerak banyak hukum dia adalah makruh, tapi ia tidak membatalkan sembahyang. Kerana mereka menggabungkan beberapa dalil yang berkait dengan masalah ni. Ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Zubair, Rasulullah tidak menggerakkan jari. Ada hadis yang diriwayat daripada Wa'il bin Hujrin, Rasulullah menggerakkan jari. Dan ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah isyarat. Maka menggabungkan dalil tersebut, maksud tidak gerak adalah tidak gerak banyak. Maksud kata gerak adalah gerak sekali. Okey, di manakah diangkatkan tangan? Di jari, inilah jari. Di manakah tempat diangkatkan jari? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tempat diangkatkan jari adalah ketika kata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah kat jari. Tapi yang akak tunjuk sampai ke atas tau. Waktu nak tunjuk ke Baitul Ma'mur pula. Dia sunat kita tunjuk ke kiblat. Ada setengah tu asyhadu an la ilaha illallah, dia cokeng tunjuk atas tu ke langit tu. Tu nak tunjuk ke Baitul Ma'mur gitu. Tu tidak disunatkan gitu. Tapi tak batas sembahyang. Cuma bukan cara lagu tu. Jadi bukanlah tunjuk sampai ke atas gitu dah, bukan. Bawah dah lah. Bang, ada sebahagian daripada ulama dia kata biar kita kena rekok sikit jari. Maksudnya bongkok sikit. Tapi hadis tersebut ada sebahagian ulama mengatakan hadis itu adalah hadis dhaif. Walau bagaimanapun disebut oleh sebahagian daripada ulama fiqh, ketika kita akan asyhadu an la ilaha illallah, kita bongkok sikit jari kita. Dan masih lagi kita tunjuk arah ke kiblat. Jangan akak cokeng sampai ke atas langitnya. Hak tu nak tunjuk ke Baitul Ma'mur, bukan nak tunjuk ke baik kiblat Kaabah Mekah tu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita kata illallah sunat kita akak. Adakah sunat kita letak pula? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Hak sunatnya adalah angkat sehingga bagi salam. Atau dalam pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun masalah ni masalah yang berlaku perselisihan di kalangan ulama. Jadi mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana? Hak yang paling comelnya adalah akak dan kekalkan tangan saat itu, jari saat itu sehingga kita bagi salam.
Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud daripada Abdullah bin Zubair. Yang mana Abdullah bin Zubair kata lagu mana? Wa asyara bis sabbabah. Rasulullah ketika tasyahud dia isyarat dengan sabbabah, dengan jari telunjuk. La yujawizu basaruhu isyaratah. Yang mana penglihatan dia tidak melepasi isyarat dia. Maksud mana penglihatan dia tidak melepasi isyarat? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada isyarat dia. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i kata ketika kita kata illallah, sunat kita memandang kepada jari telunjuk. Dalam mazhab Imam Syafi'i disunatkan kita sembahyang, kita mengekalkan pandangan kita ke tempat sujud untuk mengelak daripada terganggu pemikiran kita. Damu tengok situ, tengok sini, jadi terganggu pemikiran. Untuk membantu khusyuk adalah sunat kita mengekalkan pandangan kita di tempat sujud. Okey, itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Melainkan dalam mazhab Imam Syafi'i melainkan ada pengecualian. Kecuali ketika kita kata illallah, ketika itu adalah disunatkan memandang kepada jari telunjuk. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, yang mana kata Nabi kata sahabat, kata Abdullah bin Zubair, la yujawizu basaruhu isyaratah. Pandangan Rasulullah tidak melepasi isyarat dia. Maksudnya pandangan Rasulullah di situ. Sebab itulah sunat ketika kata illallah tengok di jari telunjuk. Tengok di jari telunjuk, jangan duk main pula. Tengok saja, tengok. Baik. Jari telunjuk dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata sunat kekalkan dalam keadaan terangkat sehingga kita bagi salam. Manakala tengok kepada jari telunjuk disunatkan, digalakkan adalah selama mana jari telunjuk terangkat. Selama mana jari telunjuk terangkat, sunat tengok di situ. Jadi ketika kita kata illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sunat akad. Dan ketika itu sunat tengok kepada jari telunjuk supaya berhimpun mentauhidkan Allah dengan perkataan. Sebab kita asyhadu an la ilaha illallah, kita mentauhidkan Allah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, kita ucap dengan mulut. Dengan hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan jari kita mentauhidkan Allah. Dengan pandangan kita mentauhidkan Allah. Jadi ketika kita angkat illallah, maka berhimpun empat perkara. Hati kita mentauhidkan Allah, mulut kita mentauhidkan Allah, pandangan kita mentauhidkan Allah, tangan kita, jari kita juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menoleh ke arah kami. Rasul pusing tengok kepada sahabat lalu bersabda, Rasul khabar ni, apabila seorang di antara kamu solat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Cuma hak yang kita baca ni at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatulah, tu riwayat yang lain. Ini riwayat yang lain. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Dan benda tu kita baca belaka, cuma kita susung je lain. At-tahiyyat ada, as-salawat pun ada, lepas tu at-tayyibat pun ada. Baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada riwayat ni. Dan ada riwayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu hak yang biasa kita baca. Boleh baca belaka hak mana-mana pun. Thumma kemudian hadis ini menyebut kemudian dia memilihlah daripada doa, setelah daripada dia baca hak saat ni,
dia pilihlah daripada doa apa hak yang dia suka. Maka dia berdoa dengan doa tersebut. Dalam riwayat Imam An-Nasai, kata Imam An-Nasai, kami membaca perkataan saat ini sebelum daripada diwajibkan kepada kami membaca tasyahud. Kami baca dah. Lepas tu diwajibkan kepada kami baca tasyahud. Maksudnya pada awalnya tidak wajib baca benda ni. Dan bagi Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya Nabi SAW mengajar para sahabat membaca tasyahud. Dan Rasulullah SAW menyuruh sahabat mengajar tasyahud kepada manusia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada hadis ini, maka kata ulama, di antara rukun sembahyang adalah membaca tasyahud. Nah, cuma dalam bacaan tasyahud ada beberapa riwayat. Yang mana beberapa riwayat tersebut ada sedikit perbezaan kalimah-kalimah sahaja. Ada kalimah didahulukan, ada kalimah dikemudiankan. Macam kita ke bawah saat ni, yang kita biasa baca, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Ada riwayat lagu tu. Dan ada riwayat At-tahiyyatul lillah was salawatu wat tayyibat. Sebagaimana yang riwayat yang kita baca saat ni. Kita nak pilih mana-mana pun tidak menjadi masalah. Yang penting kita baca tasyahud. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. Menurut riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahawa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kami membaca tasyahud, iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Ini hak yang kita baca. Hak ni yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Seterusnya, wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih was-sana'i 'alayhi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. Katanya daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa di dalam sembahyangnya. Tapi sebelum daripada tu dia tidak memuji Allah. Dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa tapi dia tidak memuji Allah sebelum daripada tu, dan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada tu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa, gaduh sangat Lalu baginda memanggilnya dan bersabda, apabila seorang di antara kamu berdoa, hendaklah memulakannya dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Rabbnya, lalu mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa menurut apa yang disukainya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan 3 orang ulama hadis yang lain, dinilai sahih oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Hibban dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Fadalah bin Ubaid menceritakan ada seorang sahabat Rasulullah ketika sembahyang bangun daripada sujud yang kedua terus berdoa tahiyat tak baca, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak baca. Jadi bangun daripada sujud yang kedua terus berdoa tanpa membaca tahiyat dan tanpa membaca selawat kepada Rasulullah sebelum daripada berdoa. Maka Rasulullah kata lagu mana? Orang ni gaduh itu makna tergesa-gesa. Ajilah hadha, gaduh orang ni Maksudnya sebelum daripada berdoa, biar lu baca tasyahud, biar lu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah berdoa. Dia di antara tempat berdoa dalam sembahyang adalah sebelum daripada salam, setelah daripada kita baca tasyahud dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia bahang doa lalu sebelum daripada baca tasyahud dan selawat kepada Rasulullah. Sebab itulah kata Rasulullah kata orang ni gaduh. Baik. Jadi sebelum daripada kita berdoa, maka kita kena baca tasyahud dulu, lepas tu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu manakah cara nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis lepas daripada ni katanya wa an Abi Mas'udin al-Ansari
radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'd ya Rasulullah amarna Allah an nusalli 'alaik fa kaifa nusalli 'alaika fasakat thumma qala qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Maksudnya daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawasanya Bashir bin Sa'ad berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memerintah kepada kami supaya kami berselawat kepadamu. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Itu dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah Taala memerintah kepada kami supaya kami berselawat kepadamu. Maka bagaimanakah cara mengucapkan selawat untukmu? Lagu mana cara kami nak ucapkan selawat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh baca. Sebenarnya dalam perbahasan ni ada perkara hak yang penting, hak yang perlu kita kena bincang. Tapi oleh kerana kita tidak mempunyai kesempatan waktu, nak bincang berkenaan dengan apakah hukum kita tambah perkataan Sayyidina. Ada sebahagian daripada orang kita tidak baca Allahumma salli ala Muhammad, tapi dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah hukum dia? Okey, secara ringkasnya kita ambil dalam masa 2 minit. Sebenarnya ulama dalam masalah menambahkan Sayyidina pada selawat Ibrahimiyah selepas daripada kita bertasyahud akhir, ulama berselisih kepada 2 pandangan. Majoriti ulama mengatakan tidak disunatkan menambah perkataan Sayyidina. Hak yang paling comelnya adalah baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hak tu hak yang paling comel sekali. Kerana benda? Kerana hak itulah hak yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam bahasa Arab kerana ittiba', kerana mengikut menjunjung perintah Rasulullah. Sebab Rasulullah kata qulu, mu kena kata gini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka majoriti ulama mengatakan tidak sunat tambah perkataan Sayyidina. Namun sebahagian daripada ulama dia pakai kaedah al-adabu muqaddamun 'ala al-imtithal, beradab perlu diutamakan, didahulukan di atas menjunjung perintah. Maka dia kata daripada segi beradabnya, secomel-comelnya, sebaik-baiknya sunat tambah Sayyidina. Dan pandangan yang mengatakan sunat tambah Sayyidina adalah pandangan Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam, Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam. Imam Qalyubi, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Ibn Abidin, seorang ulama dari dalam mazhab Hanafi. Imam An-Nafarawi, seorang ulama dalam mazhab Maliki. Yang mana mereka ini berpandangan bahawasanya sunat menambah perkataan Sayyidina kerana berhujah bahawasanya beradab perlu didahulukan di atas menjunjung perintah. Memang hak ni perintah Rasulullah, tapi adab perlu diutamakan. Okey, itu hujah dia. Dalilnya dia kata satu ketika Rasulullah keluar daripada Madinah. Sebab ada Rasul bunyi ada sedikit perbalahan yang berlaku di kalangan puak Ansar. Rasul nak pergi Dama. Sebelum daripada Rasul keluar, Rasul pesan kepada Bilal bin Rabah, kalau Rasul balik masa tu semayang Ansar, kalau Rasul balik lewat, maka qamat suruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Secara kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik lewat sungguh. Maka Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi imam sembahyang tersebut. Jadi bila bin Rabah qamat, Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Tengah-tengah semayang, Rasul sapa. Apabila Rasul sapa, Rasul pun celah masuk di betul-betul belakang Abu Bakar As-Siddiq. Maka sahabat tepuk. Sahabat tepuk isyarat kepada Abu Bakar bahawa Rasul sapa dah. Sebab tidak pernah di zaman Rasulullah kalau Rasul ada, Rasul jadi makmum, Rasul jadi imam. Hak tu asal. Pemimpin jadi imam. Maka apabila Abu Bakar dengar, ni ringkas lah. Sebab kita habis waktu dah ni, ringkas sikit je. Apabila Abu Bakar dengar, duk setepuk, sahabat duk tepuk. Maka Abu Bakar pun toleh ke belakang. Tengok Rasul ada. Ketika Abu Bakar toleh belakang, Rasul isyarat dengan tangan supaya Abu Bakar tetap di tempat dia. Okey, itu perintah Rasulullah.
Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar supaya tetap tempat dia menjadi imam. Tapi tetap Abu Bakar undur. Okey. Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam, tapi tetap Abu Bakar undur. Maka lepas daripada sembahyang, Rasulullah tanya, dah apa tadi suruh tetap situ, suruh tetap tapi undur juga. Kata Abu Bakar, tidak layak kepada anak kepada Abi Quhafah menjadi imam ketika mana Rasul hadir. Tak layak. Jadi maksudnya Abu Bakar tidak mengikut perintah Rasulullah kerana nak jaga adab. Maka atas alasan inilah sebahagian daripada ulama, Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, Imam Qalyubi, seorang ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Ibn Abidin, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, Imam An-Nafarawi, seorang ulama dalam mazhab Maliki, mengatakan sunat kata Sayyidina. Tak payah balalah isu Sayyidina ni. Mu nak kata-kata, tak mau kata sudah. Amba nak kata pun Sayyidina, amba kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi orang nak kata, ada sandarang dia, dan pandangan hak yang mengatakan sunat kata juga pandangan sebahagian daripada ulama mu'tabar, antaranya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Okey, itu amba royak secara ringkas. Sebenarnya perbahasan ni panjang lagi. Amba boleh buat mari dalil-dalil hak yang lain lagi bagi pandangan hak yang mengatakan sunat kata, tapi amba sendiri tak kata. Tapi ada hak yang kata sunat kata tu ada pandangan dia, ada sandarang dia, dan amba boleh buat marilah dalil-dalil dia. Cuma macam amba kata tadi, tak perlu balah lah. Nak kata-kata, tak mau kata, tak payah. Sudah. Berlapang dada dalam masalah khilafiyah. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.